Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua anak-anak pelajar yang kasih sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua muka, bertentang mata. Dan sekali lagi kita bertemu dalam sesi PDPR. Kalau ikut minggunya, ini adalah sesi PDPR pada minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 selepas Aidilfitri. Okey, minggu ke-6 selepas Aidilfitri. Dan kita dah menghabiskan, melengkapkan sehingga bab yang ke-8 pada minggu lepas. Hari ini saya akan cuba sedaya mungkin untuk menghabiskan bab yang ke-9, dan sekiranya tidak sempat juga kerana selepas ni saya ada urusan di luar. Sekiranya tidak sempat, tak apalah, kita cuma selesaikan setengah daripada bab yang ke-9. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tugasan. Tugasan-tugasan yang telah pun saya serahkan kepada awak dalam tempoh pelaksanaan PDPR seawal minggu pertama. Telah pun saya minta untuk awak semua melaksanakan. Melaksanakan apa? Antaranya adalah nota seperti biasa, dan juga latihan berpandukan modul yang telah pun diserahkan kepada awak sebelum awak cuti lagi. Okey. Jadi telah pun saya keluarkan arahan tentang pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan itu perlu dilaksanakan, dan saya minta untuk awak semua mematuhi. Setelah pun saya anjak tarikh penyerahan tugasan tersebut, telah pun saya anjak sehinggalah ke minggu ini, maknanya dalam tempoh saya berikan alert kepada awak pun, awak masih lagi berbaki 2 minggu untuk melaksanakannya, kan? Okey. Apatah lagi sekiranya awak sememangnya melakukannya mengikut jadual yang telah pun ditetapkan, maknanya memang awak dah bersedia dengan nota dan latihan tu pada sejak minggu pertama kita PDPR lagi. Okey. Jadi tidak ada sebarang alasan yang boleh dikemukakan. Tarikh pun telah pun dilanjutkan, dan tolong patuhi tarikh serahan tersebut pada hari Jumaat ini, pada hari Jumaat ini, sebagaimana yang telah pun kita persetujuilah dalam grup. Okey, itu yang kedua. Okey, seterusnya, hari ini kelas kita mungkin pendek sikit. Tengoklah 30 minit ke 40 minit atau 1 jam saja, kerana saya ada urusan di luar selepas ini. Jadi video ni akan juga sedikit sebanyak membantu dalam proses awak memahami bab yang ke-9. Bab ke-9 pada hari ini adalah berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita dah melalui beberapa fasa pembentukan parti-parti politik, khususnya pembentukan parti perikatan yang diredai oleh British itu. Dan kemudian dalam bab yang lepas kita pun telah melalui satu proses pilihan raya. Yang pertama yang diikuti oleh pilihan raya di peringkat Majlis Bandaran, kemudian pilihan raya di peringkat Majlis Negeri, dan akhirnya pilihan raya di peringkat Majlis Persekutuan pada tahun 1955. Dan pasca pilihan raya Persekutuan 1955, ianya menyaksikan kita telah pun semakin hampir dengan tarikh kemerdekaan negara, iaitu pada 31 Ogos 1957. Dan antara perkara yang perlu dibuat, yang perlu dilaksanakan sebelum kita menuju ke fasa akhir itu adalah pembentukan sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal merdeka. Belum nama Malaysia, Malaysia punya nama tahun 1963. Yang ni kita merdeka. Bila kita merdeka, maknanya kita merdeka dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, ataupun The Federation of Malaya. Dan tidak termasuklah negeri Sabah Sarawak tu. Maknanya ini hanyalah sebahagian negeri, iaitu di semenanjung Malaysia sahaja. Okey, ini yang akan disentuh dalam bab ini. Apakah perkara-perkara, apakah peristiwa-peristiwa, apakah rentetan peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Perlembagaan Persekutuan, dan kita semakin hampir kepada menuju ke arah kemerdekaan. Itu yang akan disentuh dalam bab inilah. Okey, awak boleh lihat di buku teks. Okey, kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Ini penting dalam bab ke-9. Okey, ada satu perkara, ada satu peristiwa yang menjadi turning point, yang menjadi titik temu kepada
usaha untuk kita membebaskan tanah air ini daripada belenggu penjajahan, iaitu ada satu rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman yang dianggotai oleh beberapa orang pemimpin kanan di Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu, bersama dengan wakil daripada Raja-Raja Melayu, seramai 8 orang telah pun berangkat ke London bagi berunding berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemerdekaan negara. Okey, khususnya berkaitan dengan perlembagaan persekutuan bagaimana dan sebagainya lah. Ada beberapa perkara yang dibincangkan. Siapa bincang? Tunku Abdul Rahman dan para pemimpin yang mewakili Parti Perikatan dan juga wakil daripada Raja-Raja Melayu. Kenapa Parti Perikatan? Kerana Parti Perikatan lah yang telah pun memenangi pilihan raya pada tahun 1955. Maka dalam pemahaman British, Parti Perikatan lah yang layak mewakili rakyat di Tanah Melayu pada waktu itu, di samping ada 4 orang wakil daripada Raja-Raja Melayu yang turut sama dalam rombongan tersebut. Okey, diuraikan dengan jelas bagaimana persiapan rombongan tersebut, apa yang perlu dibincangkan, benda apa yang perlu dibawa, dan mereka berada di London hampir sebulan lebih membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan dan juga kemerdekaan negara. Berkaitan persetujuan ini telah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu perlu dibentuk, yang akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan. Apa dia perlembagaan? Perlembagaan ialah satu undang-undang yang perlu ada dalam sesebuah negara. Sebutlah mana pun negara dalam dunia, setiap negara mempunyai peruntukan undang-undangnya yang tersendiri. Okay. Dan perlembagaan ialah undang-undang yang tertinggi dalam sesebuah negara. Dia ada satu buku lah, dia ada kitab perlembagaannya yang diguna pakai oleh negara tersebut sehinggalah ke hari ini. Selagi mana kewujudan negara tersebut, selagi mana kemerdekaan negara tersebut diiktiraf oleh dunia, maka perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara itu akan diguna pakai. Ini pentingnya. Maknanya semua negara yang nak merdeka mesti ada perlembagaan dulu, baru dia boleh pergi kepada fasa kemerdekaan, kemajuan negara dan apa yang kita kecapi pada hari ini. Okey, dan dalam perlembagaan persekutuan ini termaktub segala perkara, tata cara, tata kelola bagaimana untuk mentadbir negara ini, dan apa dia hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin dalam mentadbir negara, apakah hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dalam urusan pentadbiran negara, dan apakah yang hak-hak yang perlu dipatuhi oleh pemimpin dan rakyat. Itu semua termaktub dalam perlembagaan ini. Okey, yang ini yang kita akan sentuh. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk yang akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka, dan kandungan perjanjian ini berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta permufakatan rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara. Ada nilai toleransi dalam elemen perlembagaan. Okey, ada perkara-perkara yang dibincangkan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Sebab itu jadinya dalam perlembagaan ini termaktubnya antaranya adalah Islam sebagai agama rasmi persekutuan, diiktiraf oleh semua bangsa, diiktiraf oleh semua agama. Islam diletakkan sebagai agama rasmi, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan tanpa ada sekatan di seluruh persekutuan Tanah Melayu yang dibentuk itu. Tak ada masalah. Tapi Islam agama rasmi. Kenapa agama rasmi? Kerana Tanah Melayu ini adalah pada asalnya majoriti rakyatnya adalah mereka yang beragama Islam. Okey, itu antara asasnya lah. Dan kalau awak lihat peta timeline di muka surat apa ni? 215 ni, dia bermula dengan November 1995, yakni selepas saja daripada pilihan raya tahun 1995 berlaku perundingan antara pihak Raja-Raja Melayu dengan Parti Perikatan. Kedua-dua stakeholders ataupun kedua-dua pemegang taruh di Tanah Melayu ini. Wakil pemimpin diketuai oleh Wakil Raja-Raja Melayu, manakala wakil rakyat diketuai oleh pemimpin-pemimpin daripada Parti Perikatan yang menang dalam pilihan raya. Kemudian ada rombongan kemerdekaan bertolak daripada Singapura pada 1 Januari 1996. Daripada Singapura dia bergerak menuju ke Karachi di Pakistan dengan menaiki kapal. Kemudian daripada Karachi barulah dia menaiki kapal terbang menuju ke London.
Kemudian ada di London, rombongan ini berada lebih kurang sebulan lebih, daripada 18 Januari sehinggalah 6 Februari. Sebulan, tak sampai sebulan lah, tak sampai sebulan. Hampir sebulan lah, sebulan lebih, hampir sebulan, 18 Januari hingga 16 Februari 1956. Berlakunya rundingan kemerdekaan di London. Runding dengan siapa? Runding dengan setiausaha pejabat tanah jajahan di London. Dan berlakulah perundingan kemerdekaan dan juga pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan. Untuk menubuhkan sebuah perlembagaan, tidak boleh dengan sewenang-wenangnya meletakkan apa saja di dalam perlembagaan tersebut. Mesti ada individu-individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang. Maka itulah pentingnya penubuhan sebuah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan yang bertindak untuk merangka, mendraft, melakukan kegiatan mereka, melakukan kefahaman mereka dengan mendraft satu draft perlembagaan undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan. Okey, ada Suruhanjaya dia lah. Mestilah terdiri daripada kalangan mereka, individu yang mahir dalam bidang undang-undang. Okey, kemudian kita pergi kepada usaha rundingan kemerdekaan. Saya pause. Okey, yang pertama kita lihat dulu kepada usaha rundingan kemerdekaan. Okey, pihak Raja Melayu serta pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan. Ada 3 stakeholders yang membincangkan mengenai kemerdekaan. Yang pertama adalah wakil Raja-Raja Melayu. Yang kedua adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, iaitu parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MIC dan MCA. Dan yang ketiga adalah pihak British sendirilah, pihak yang ingin memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan Filipina. Rakyat di negara-negara tersebut telah bangkit untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Keadaan ini sedikit sebanyak memberikan dorongan kepada orang-orang Melayu pada waktu itu juga untuk turut menuntut kemerdekaan daripada British. Kerana dia dah lihat dah kebangkitan rakyat, terutamanya di kawasan, di negara-negara yang turut dijajah oleh British. Contohnya Mesir dijajah oleh British, Myanmar, iaitu di Filipina, dia dah lihat kebangkitan. Jadi di tanah Melayu juga perlu ada juga usaha untuk membebaskan tanah air ini daripada belenggu penjajahan. Kemudian kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Ini jaminan daripada pihak British sendiri. Sebab itulah British sejak tahun 1949 lagi, walaupun ada usaha untuk melambatkan proses kemerdekaan, tetapi British juga terpaksa akur dengan Piagam Atlantik 1941 yang selepas Perang Dunia Kedua mestilah menyaksikan kebanyakan negara ini dibebaskan. Kebanyakan negara ini dibebaskan. Dan itu jaminan British. Sebab itu British tubuhkan sistem ahlinya, British buat pilihan raya dan sebagainya lah. Kemudian berlakunya pilihan raya umum 1995 yang menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah kerajaan sendiri. Kita tengok kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Wakil Raja-Raja Melayu adalah wakil bagi pemerintah utama di tanah Melayu. Manakala wakil daripada Parti Perikatan adalah mewakili hasrat dan kehendak daripada rakyat. Kenapa saya katakan dia mewakili rakyat? Kerana mereka ini adalah kumpulan yang memenangi pilihan raya. Jadi apabila dia memenangi pilihan raya, secara automatik dia mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Kita tak boleh nak panggil semua rakyat Malaysia. Kita mesti pilih wakil yang memenangi pilihan raya bagi menyuarakan suara rakyat di peringkat atasan. Okey, Tunku dan Wakil Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British, Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara. Tunku memberikan idea kita perlu pergi London. Kita ni, Wakil Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan perlu pergi segera ke London untuk membincangkan berkaitan dengan kemerdekaan. Jangan tangguh. Kalau kita tangguh, maka British akan lebih suka. British memang hasrat mereka supaya lebih lambat memerdekakan Tanah Melayu. Hasrat tersirat lebih lambat untuk memerdekakan Tanah Melayu supaya mereka dapat mengaut lagi hasil mahsul yang dimiliki oleh rakyat di Tanah Melayu pada waktu itu. Dan ketika itu Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum
tanpa mengira ideologi parti politik. Ramai yang memberikan sokongan walaupun datang dia daripada parti politik yang berasingan, daripada parti perikatan. Mereka turut menzahirkan sokongan kerana mereka tahu ini adalah salah satu jalan untuk merintis ke arah kemerdekaan. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah AEC Trisingham, wakil orang Ceylon, Ceylon di Tanah Melayu pada waktu itu, juga turut memberikan sokongan. Begitu juga dengan Ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Bois Tamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil Kaum Serani. Kebanyakan pemimpin parti ini menyokong. Walaupun dalam pilihan raya tahun 1955 itu, parti-parti politik ini bertanding sesama mereka untuk menjadi siapakah yang boleh diangkat sebagai wakil kepada rakyat dalam menuntut kemerdekaan. Tetapi akhirnya pemimpin-pemimpin parti yang lain memberikan sokongan kepada parti perikatan kerana mereka akung. Ketika itu sokongan rakyat adalah kepada parti perikatan. Maka mereka turut menyatakan, menzahirkan sokongan mereka untuk bersama-sama menuntut kemerdekaan. Jalankan proses perundingan kemerdekaan. Okay, kita lihat siapa wakil Raja-Raja Melayu. Wakil Raja-Raja Melayu ni wakil lah. Maknanya wakil mereka, bukan diri mereka, wakil mereka. Contohnya kalau di Perak, mereka mewakilkan Menteri Besar Perak pada waktu itu, Datuk Panglima Bukit Gantang. Kemudian di Selangor, Encik Abdul Aziz bin Okay, Perak diwakili oleh Menteri Besarnya, setuju juga dengan Selangor dan juga Johor dan juga Kelantan. Semuanya Raja-Raja Melayu menghantar Menteri Besar mereka sebagai mewakili diri mereka. Okay, kemudian wakil Parti Perikatan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, pada waktu itu Datuk lah, tapi dia Tun Abdul Razak. Kemudian Shesley, wakil daripada Parti MCA, dan juga Dr. Ismail, Tun Dr. Ismail, wakil pada UMNO. Mereka ini semua 8 orang mewakili keseluruhan rakyat Malaysia, tak kisahlah Raja Melayu ke rakyat Melayu ke, berpendapat mereka harus segera ke London bagi merundingkan peristiwa kemerdekaan. Kemudian ada peta grafik, yang ini menarik, bagaimana catatan perjalanan rombongan kemerdekaan tahun 1956 ini, yang bermula pada tahun 56. Tunku Abdul Rahman telah pun berangkat daripada Kuala Lumpur ke Singapura dengan kapal terbang. Okey, dia pergi, rombongan mereka pergi ke Singapura dengan kapal terbang, dan daripada Singapura pada 1 Januari 1996 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan telah pun menaiki kapal laut MV Asia berlepas daripada pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura, dengan membawa semangat mereka. Maknanya daripada KL ke Singapura mereka naik kapal terbang. Kemudian daripada Singapura ke Karachi di Pakistan mereka menaiki kapal. Okey, dan daripada Karachi barulah mereka terus terbang menggunakan kapal terbang menuju ke London. Dia agak rumit lah. Dia bukan macam hari ni straight flight daripada KLIA boleh pergi ke Heathrow di London dan sebagainya. Bukan. Dia berbeza. Okey, dia agak berbeza kerana dia perlu melalui beberapa buah negara lah. Okey, awak kena hafal lah ni. Mungkin ada soalan nanti kan. Bayangkan ni 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar. Ni. Okey. Dan di bawah ni adalah gambar rombongan kemerdekaan. Ini adalah gambar rombongan kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, rombongan mereka dalam Melayu yang diketuai pada waktu itu 8 orang tu lah. Okey, 8 orang Raja-Raja Melayu tu kan. Okey, 8 orang Raja-Raja Melayu. Wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil pemimpin Melayu pada waktu itu. Okey, rombongan kemerdekaan Tanah Melayu diketuai oleh Tunku dan beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu, dan Tunku Abdul Rahman berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi. Ini antara strategi yang diguna pakai lah. Okey, strategi yang diguna pakai oleh Tunku. Okey, kita lihat muka surat seterusnya. Rundingan kemerdekaan berlangsung dari 18 Januari 1956 hinggalah ke 6 Februari, dan antara wakil Raja-Raja Melayu Parti Perikatan dengan British di Leicester House, London. Dan ketika membalas ucapan aluan-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan, rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dengan serta-merta
dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Itu hasrat. Bila membalas saja, antara perkara pertama yang diucapkan oleh Tunku adalah perkara-perkara ini. Maknanya membayangkan hasrat kepada British, memang dia nak merdeka, memang tanah Melayu ni nak merdeka. Okey, dan kita lihat pula apa perkara yang telah pun dirunding dan disepakati. Runding kemudian dipersetujui lah. British pula antara yang telah pun dipersetujui ialah Ahli Majlis Eksekutif. Apa lagi pula ni? Okey, Ahli Majlis Eksekutif selain daripada Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Masih ada lagi campur tangan British terhadap beberapa jawatan penting di tanah Melayu walaupun selepas kemerdekaan. Yang ni dipersetujui, tak apalah, lantiklah. Cuma sebahagian kecil pemimpin bagi membolehkan negara kita merdeka. Okey, selain Ahli Majlis Eksekutif, selain daripada Ketua Setiausaha dan Peguam Negara, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diperhentikan. Maknanya pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat ni, apabila merdeka maka mereka kehilangan pekerjaan. Yang ni British minta untuk Tanah Melayu untuk memberikan sedikit ganti rugi. Kemudian mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Yang ni memang British buat di kebanyakan negara. Dia tidak akan lepaskan terus. British juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu negara tersebut dari segi pertahanan sekiranya negara yang baru merdeka ini menghadapi ancaman-ancaman keselamatan. Yang ini baik juga bagi kita. Kerana negara kita adalah negara yang baru merdeka, maka kita tidak mempunyai kelengkapan pertahanan yang baik. Maka elok kita melaksanakan agreement dengan British ini. Sekiranya negara kita menghadapi ancaman keselamatan, maka British akan datang untuk membantu kita. Okey, dan yang terakhir adalah pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada ini samalah. Okey, British akan datang bantu, begitu juga dengan negara-negara Commonwealth, negara-negara bekas tanah jajahan British. Apa yang telah pun dipersetujui di Peringkat Tanah Melayu? Menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Dulu jawatan Setiausaha Kewangan dipegang oleh British. Bila dah merdeka, jawatannya diganti dengan jawatan Menteri Kewangan yang dipegang oleh rakyat Tanah Melayu sendiri. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Mesti nak orang Tanah Melayu. Mengurangkan pegawai-pegawai British dalam pentadbiran di Tanah Melayu. Itu memang hasrat kita untuk merdeka. Kemudian menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Menteri Ekonomi kita, Menteri Kewangan kita, Menteri Pertahanan kita, dan menuntut, ini penting, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Letak terus tarikh. Tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Jadi British tahu dalam tempoh masa lebih kurang setahun setengah daripada perbincangan rundingan di London tersebut, maka kemerdekaan itu perlu diberikan secara total kepada Tanah Melayu. Dan berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan dalam negeri dan Perkhidmatan Awam. Macam yang saya sebutkan tadi lah, perlu ada satu badan khas yang ditubuhkan, satu task force untuk merangka, mendraft perlembagaan yang baru untuk negara yang baru merdeka ni. Perlu ada. Okay. Dan di bawah ni ada gambar Sheikh Abdullah Fahim. Sheikh Abdullah Fahim adalah datuk kepada Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Apa kepentingan Syekh Abdullah Fahim dalam peristiwa kemerdekaan? Syekh Abdullah Fahim adalah ulama yang mempunyai kepakaran dalam bidang falak, dalam bidang astronomi, dalam bidang kaji bintang. Okey, berlaku peristiwa ketika nak mendapatkan tarikh kemerdekaan dalam kalangan pemimpin-pemimpin parti perikatan ni telah pun diberikan idea, Tunku beri idea supaya menghantar beberapa orang wakil daripada parti perikatan supaya berjumpa dengan Syekh Abdullah Fahim. Okay. Jumpa dengan Syekh Abdullah Fahim, minta pandangan Syekh Abdullah Fahim berdasarkan ilmu falak dia, bilakah tarikh yang ideal untuk Tanah Melayu ini merdeka. Jadi pergilah, saya sebutlah dalam buku ni tak sebut, saya sebut nama. Pergilah Tunku Abdul Rahman tadi mengarahkan beberapa orang dalam kalangan pada waktu itu, pemuda UMNO pergi. Yang diketuai pada waktu itu adalah Tun Sardun Jubir dan anak kepada Syekh Abdullah Fahim sendiri, yang turut berada dalam parti perikatan. Okay, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Maknanya Ahmad Badawi tu, anak kepada Syekh Abdullah Fahim, turut berada dalam sesi perbincangan itu. Okay. Dan dalam perbincangan itu, dalam tilikan ilmu falak yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Fahim,
telah pun menyatakan kita mestilah menuntut kemerdekaan daripada British pada tarikh 31 Ogos 1957. Kalau kita terlepas tarikh itu, mungkin kita perlu menunggu 10 tahun lagi. Itu antara pesanan yang diberikan oleh Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu. Syekh Abdullah Fahim ni adalah individu yang wara', alim ulama', pakar mengenai falak. Maka dia lihat tarikh 31 Ogos 1997 adalah tarikh yang begitu sesuai diangkat sebagai tarikh kemerdekaan. Ini ada peristiwa dia lah, peristiwa yang menarik juga. Okey. Dan dalam pertemuan tersebut Syekh Abdul Fahim juga memberikan nasihatnya supaya negara ini setelah merdeka perlulah ditadbir dengan baik, diurus dengan baik, dan tidaklah pemimpin-pemimpinnya meletakkan kepentingan peribadi ke dalam diri mereka melebihi daripada kepentingan negara. Syekh Abdul Fahim dah bagi nasihat kepada pemimpin yang datang untuk meminta tarikh kemerdekaan itu. Okey. Dan dalam rundingan, dalam rundingan merdeka ini, segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman, dan misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dan dalam rundingan ini, kedua-dua pihak telah pun bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan di negara kita. Okey, kita sambung. Apabila kita sekembalinya rombongan daripada London itu, rombongan daripada London itu dah selesai, dia berunding dengan wakil British di London, maka dia kembali semulalah ke tanah air. Maka tempat pertama yang dipilih untuk Tunku Abdul Rahman ini mengisytiharkan mengenai perkara-perkara baik yang telah pun disepakati semasa perundingan di London adalah di Melaka. Dia balik terus daripada London terus ke Melaka, menaiki kapal terbang. Kenapa dia Tunku Abdul Rahman pilih Melaka? Kerana Melaka adalah titik tolak kejatuhan kerajaan Melayu pada tahun 1511 di tangan penjajah barat pada waktu itu, iaitu Portugis kan. Okay. Jadi dia pilih Melaka, mengambil aspirasi tersebut. Dulu negeri pertama dijajah ialah Melaka, maka dia kembali semula membawa berita begitu gembira daripada London dengan memilih juga Melaka sebagai tempat untuk diisytiharkan. Jadi Tunku pun telah sampai pada 20 Februari 1996, tiba daripada London terus ke lapangan terbang Batu Berendam di Melaka. Dan rombongan mereka ini telah pun diarak sehingga ke Padang Bandar Hilir. Padang Bandar Hilir ni hari ini bukanlah sebuah padang lagi. Hari ini telah pun pesat dengan pelbagai pembangunan. Kalau awak nak tahu di mana Padang Bandar Hilir ini, adalah betul-betul di hadapan Formosa pada hari ini. Di depan pintu Fort Santiago Formosa itu adalah dataran Bandar Hilir pada waktu peristiwa perisytiharan kemerdekaan ini. Okey. Hari ini berdekatanlah dengan memorial. Ada gambar ni kan. Gambar ni memorial perisytiharan kemerdekaan. Itu di padang dataran Bandar Hilir. Lebih kurang 100,000 orang rakyat datang untuk menyatakan kegembiraan mereka menyambut Tunku dan rombongannya pulang daripada London, dan mereka dengan khusyuk telah pun berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku telah pun memaklumkan bahawa melalui rundingan yang telah pun dilaksanakan di London, maka British telah pun berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita pada tarikh 31 Ogos 1957. Dan serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang memanjiri Padang Bandar Hilir telah pun melaung merdeka dengan gemuruh. Walaupun itu adalah peristiwa yang berlaku pada bulan Februari tahun 1956. Belum merdeka lagi tau. Februari 1956. Kita merdeka pada Ogos 1957. Setahun setengah lagi sebelum merdeka, Tunku telah pun mengisytiharkan tarikh tersebut. Sekembalinya dia ke London, dia isytihar, maka rakyat telah pun berada pada tahap yang begitu gembira. Setelah ratusan tahun negara ini dijajah, akhirnya berjumpa juga dengan titik noktah untuk memerdekakan tanah air. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara haruslah dihormati supaya keharmonian berkekalan selamanya. Okey. Inilah rentetan peristiwa rombongan kemerdekaan
yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, wakil Parti Perikatan dan juga wakil Raja-Raja Melayu ke London pada waktu itu. Okey, ini ada gambar-gambar dia lah bagaimana rakyat pada waktu itu mengiringi kepulangan Tunku Abdul Rahman ini dengan begitu gembira, dengan perasaan begitu gembira. Dan kalau awak lihat gambar di Pusat 219, ada gambar kereta. Kereta ni dinaiki oleh Tunku Abdul Rahman dan kereta ni masih ada lagi di memorial pengisytiharan kemerdekaan ni. Masih lagi diletakkan, masih lagi di-preserve, dijaga baik. Okey? Dan ini adalah detik di mana Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan. Belum merdeka, ini baru tarikh kemerdekaan. Okey, kemudian kita lihat pula sedikit. Ini saya masuk sedikit lah. Sebagaimana bila balik pada London, bukanlah boleh senang lenang. Kena ada kerja juga. Perlu buat persiapan-persiapan untuk kemerdekaan. Antara persiapannya pada waktu itu adalah dengan penubuhkan sebuah suruhanjaya, sebuah task force, sebuah pasukan petugas khas bagi merangka isi perlembagaan. Apa yang perlu ada dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, berkaitan persetujuan di London, maka pada 8 Mac 1996 setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British telah pun mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun lebih dikenali dengan nama Suruhanjaya RAID. REID, RAID. Kenapa? Kerana Suruhanjaya itu telah pun dipimpin oleh Lord Reid, wakil daripada Kerajaan British untuk membantu rakyat Tanah Melayu mendraft satu perlembagaan. Dikenali dengan nama Suruhanjaya RAID. Suruhanjaya ini memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1996. Antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincang, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti berikut. Nak buat satu perlembagaan, ada guideline dia. Apakah guideline yang telah diberikan? Antaranya adalah antara perkara-perkara yang telah pun dibincangkan di London. Itu memang menjadi guideline yang besar supaya perlembagaan yang dihasilkan adalah perlembagaan yang bertepatan dengan apa yang dihasratkan oleh orang Melayu dan juga British pada waktu itu. Yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Ini penting. Negara yang nak ditubuhkan nanti mestilah demokrasi. Negara yang mengamalkan prinsip demokrasi berparlimen. Sama macam British punya. Cuma bezanya pada waktu itu 100% perwakilannya adalah terdiri daripada rakyat di Tanah Melayu itu sendiri. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri yang juga mempunyai autonomi tertentu. Ada kerajaan pusat, ada kerajaan negeri. Macam inilah. Kemudian yang keempat, melindungi kedudukan Raja Melayu sebagai raja perlembagaan di negeri masing-masing. Raja-Raja Melayu tidak akan dihapuskan, Raja-Raja Melayu dikekalkan, cuma fungsi dan peranan mereka itu dimainkan oleh perwakilan-perwakilan rakyat yang lain. Raja Melayu tidak memerintah secara terus sama sebagaimana era sebelum British datang. Tak. Raja Melayu kekal sebagai raja yang berperlembagaan. Kemudian mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar, ataupun kemudiannya ditukar kepada Yang di-Pertuan Agong. Inilah bermulanya jawatan Yang di-Pertuan Agong, yakni ketua bagi Persekutuan Tanah Melayu yang diwakili oleh Raja-Raja Melayu tadi. 9 orang Raja-Raja Melayu itu akan bergilir-gilir selama 5 tahun untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Sampai hari ini. Okey, 5 tahun dia. Jadi Yang di-Pertuan Agong 5 tahun. Kemudian dia perlu tunggu lagi 40 tahun untuk cycle yang seterusnya, untuk kalaulah dia masih hidup, dia akan dilantik lagi sekali lagi lah untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Kenapa 40 tahun? Kenapa 40 tahun? Tambah dengan 5 tahun waktu dia memerintah, jadi 45 tahun. Itu mewakili 9 orang Raja-Raja Melayu. Setiap Raja-Raja Melayu berpeluang untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Okey, kemudian yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Buka kewarganegaraan Tanah Melayu ini bukan saja kepada orang Melayu, sama macam sebelum merdeka lah. Ada masyarakat daripada masyarakat Cina dan India turut sama dalam membentuk identiti negara.
Kemudian yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum Melayu. Orang Melayu akan diberikan hak yang istimewa sedikit. Istimewa sedikit berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Kerana orang Melayu adalah masyarakat asal di tanah Melayu, dan masyarakat Melayu telah pun bertoleransi untuk memberikan taraf kewarganegaraan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebagai imbalan toleransi tersebut, maka orang Melayu akan diberikan sedikit hak istimewa. Okey, apa dia hak istimewa? Contoh, satunya adalah kewujudan awak di SPP. 90% pelajar di SPP mestilah dalam kalangan orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak. Kenapa? Kerana kita ada hak istimewa sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan ini. Masyarakat lain tak boleh argue mengenai perkara ini kerana telah pun dipersetujui dulu. Itu antara contoh apakah hak-hak istimewa masyarakat Melayu. Kita lihat gerak kerja, apakah yang dilaksanakan. Yang pertama, meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis ataupun lisan. Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada berbagai pihak untuk diteliti. Minta rakyat apa yang nak dimasukkan dalam perlembagaan, tulis kepada Suruhanjaya ini untuk dipertimbangkan. Kalau cadangan itu baik, maka akan dipertimbangkan. Memang rakyat diberikan ruang untuk turut campur dalam penubuhan perlembagaan. Yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri-negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu. Meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri-negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu. Menteri Besar, Penasihat British, pegawai tinggi, mereka juga bermesyuarat dan menyelaras. Macam-macam lah mesyuarat penyelarasan ini dilaksanakan. Dan yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan telah pun diadakan sehinggalah bulan Oktober 1996 untuk mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara. Banyak perbincangan. Perkara kedua dan ketiga membayangkan ada perbincangan-perbincangan tertentu yang dilakukan dalam usaha untuk melaksanakan penubuhan sebuah perlembagaan ini. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan berundi dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera dan sikap prihatin dan terbuka yang berterusan dizahirkan dengan pengembalan perlembagaan negara yang merdeka. Di bawah ini adalah anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Melayu, dia yang diketuai oleh Lord Reid sebagai pengerusi, wakil daripada British. Kemudian Sir William Ivan Jennings, juga wakil daripada British. Sir William McKell, wakil daripada Australia, sekutu rapat British pada waktu itu, sebuah negara Commonwealth. Kemudian Hakim B. Malik daripada India, dan juga Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Orang-orang yang mempunyai latar belakang undang-undang yang begitu baik. Seorang hakim dan sebagainya, diambil kira pandangan mereka untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya, sebuah perlembagaan persekutuan. Maknanya individu-individu yang hebat lah, termasuk Lord Reid dan sebagainya. Kita lihat langkah pengembalaan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Langkah ni apa yang dilaksanakan? Apakah yang dilaksanakan step by step untuk menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Kita lihat secara roughly. Beberapa langkah telah pun diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak, dan Suruhanjaya ini juga telah pun mengadakan rundingan dan akhirnya berjaya untuk merangka sebuah draft perlembagaan. Sebanyak 131 memorandum bertulis telah pun diterima, antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang persorangan untuk membuat perlembagaan tersebut. Memorandum daripada Raja Melayu. Apa yang Raja Melayu nak? Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri, antaranya ialah baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Ini cadangan dan diterimalah. Sebab itu ada jawatan Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. Turut diterima, kekal sampai hari ini. Yang Tuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Kemudian Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Hak istimewa orang Melayu itu dipegang oleh Raja-Raja Melayu, turut diterima oleh British
Namun walaupun orang Melayu mempunyai hak istimewa, itu tidak bermakna orang Melayu ini boleh mengetepikan bangsa-bangsa lain. Tidak. Bangsa-bangsa lain boleh hidup dengan aman damai di tanah Melayu pada waktu itu. Memorandum daripada parti politik, apa yang parti politik nak dan juga apa yang masyarakat awam nak. Antaranya dalam soal kewarganegaraan, Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah pada politik perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat beberapa perbezaan pandangan tentang isu jus soli. Jus soli ini isu kemerdekaan. Dalam Parti Perikatan terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan secara jus soli. Itu pada peringkat awal. Ada dalam kalangan pemimpin UMNO yang tidak berapa bersetuju dengan pandangan pemberian kerajaan secara jus soli. Okey, Dewan Perdagangan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Itu dipohon oleh Dewan Perdagangan Melayu. Persatuan Dewan Perdagangan Cina pula menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Bangsa lain sememangnya menuntutlah kemerdekaan, tapi ada isu yang dimainkan. Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka juga turut diteliti. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Okey, setiap kaum mempunyai kepentingan mereka dalam perlembagaan, jadi mereka menyuarakan apakah yang mereka mahukan dengan perlembagaan. Dari segi bahasa, memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. MCA kata biarkan sistem persekolahan kita sama sebagaimana semasa era British. Yang ini merupakan satu bagi saya, ini pandangan peribadi saya, ini antara merupakan perkara yang perlu dikesali oleh semua pihak. Kerana kita apabila kita mempunyai sekolah pelbagai jenis ini, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, ini akan melebarkan kesenjangan di antara kaum lagi. Ini pandangan saya lah. Tak tahulah awak bersetuju ataupun tidak. Kita semakin jauh dengan bangsa-bangsa lain sejak di awal persekolahan lagi. Okey, sejak di awal sekolah lagi pun telah dipecahkan. Bagaimana untuk memupuk semangat perpaduan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Ini pandangan. Kemudian Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft. Dah bincang-bincang, keluarlah draft. Antaranya adalah meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri yang mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Bagilah kewarganegaraan kepada bangsa lain dengan syarat orang Melayu mempunyai hak istimewa. Sedikit hak istimewa. Okey. Kemudian raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Melayu dan sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Okey, ini semua antara asas kepada perlembagaan persekutuan yang kita jumpa pada hari ini, yang kita faham mengenai perlembagaan persekutuan pada hari ini. Sikit lagi. Reaksi terhadap draft ini, kita lihat reaksi. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Ini kerisauan dalam kalangan pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu. Okey. Dan agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Ini reaksi. Okey, PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara, dan menurutnya menuntut juga bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Yang ni apa yang PAS nak. Terlepas pula pandangannya mengenai agama Islam sebagai agama rasmi. Dato' Wan Jaafar daripada Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Menolak kewarganegaraan secara jus soli lah. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei tahun 1957 hinggalah 7 Mei 1957, beberapa bulan sebelum kemerdekaan, bagi membincangkan tentang draft perlembagaan ini. Okay, dan terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina yang ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Ini mengarutlah. Bagi saya secara peribadi ini memang mengarut. Takkanlah bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sedangkan majoriti rakyat di tanah Melayu pada waktu itu adalah mereka yang berbahasa Melayu dan berbangsa Melayu. Ini memang pandangan yang bagi saya secara peribadi adalah mengarut. Mana mungkin Mandarin itu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Ibaratnya macam kita bagi betis, dia nak peha pula. Kita dah bagi dia warga negara, dia nak pula bahasa Mandarin itu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Dan MIC pula mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Okey, yang ni okey. MIC ni relevan. Penggunaan bahasa Tamil itu diberikan perhatian.
okeylah, bukannya diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Sebagaimana Mandarin, sebagian masyarakat Cina yang nak anggap mengangkat bahasa Mandarin pula sebagai bahasa kebangsaan. Dan pada 9 Mei 1997, Tunku, Tun Razak, Oyok Lin dan VT Samantan telah pun berlepas sekali lagi ke London. Sekali lagi pergi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum dimuktamadkan. Bincang lagi antara isu-isu yang penting pada waktu itu untuk dimuktamadkan. Dan beberapa perubahan dan pindaan telah pun dibuat pada draft perlembagaan. Bincang sekali lagi di London. Hasil pindaan telah pun disembah perkenan dan bincangkan dengan Majlis Raja-Raja, dan draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan, dan akhirnya draft perlembagaan persekutuan diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan di Tanah Melayu pada 27 Ogos 1957. 4 hari sebelum kemerdekaan lulus. Dan dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah boleh berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Okey, ini adalah proses, bukan mudah. Dahlah kita kena pergi ke London sampai 2 kali. Bincang pula dengan pelbagai stakeholders. Raja Melayunya nak apa, pemimpin Melayu nak apa, masyarakat Melayu nak apa, masyarakat India nak apa, masyarakat Cina nak apa, pemimpin Melayu nak apa, pemimpin Cina nak apa, pemimpin India nak apa. Ini memang satu perbincangan yang cukup panjang. Sebab itulah daripada tarikh Tunku kembali semula ke Tanah Melayu pada Februari 1956 sehinggalah Ogos 1957 itu diisi dengan pelbagai pengisian untuk memantapkan lagi perlembagaan yang akan menjadi penentu kepada hala tuju negara. Ini asas asas kepada pembinaan negara. Perlembagaan ni bukan nak pakai setahun, bukan nak pakai 2 tahun, nak pakai sehinggalah selagi mana kerajaan di Tanah Melayu itu ada wujud. Memang lama. Okey. Masuk sikit. Ini last ni. Okey, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam usaha membentuk perlembagaan. Satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dan perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengambalan raja perlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth di King House Kuala Lumpur, dan perjanjian ini dijadikan sebagai asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa intipati dia? Yang pertama, pengamalan raja perlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Okey, raja dikekalkan tetapi kuasa pemerintahan itu bukan terletak pada raja, akan ditentukan oleh wakil daripada kerajaan, wakil daripada rakyat yang menjadi kerajaan. Okey, kemudian isu kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Ini isu kewarganegaraan yang dilonggarkan. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Kedua, memohon. Ketiga, melalui penukar kewarganegaraan melalui naturalisasi. Ini antara perkara yang menjadi isu perdebatan dalam kalangan kaum pada waktu itu. Okey, tak apalah, orang Melayu kita beralah sikitlah, bagilah rakyat lain turut menjadi warga negara dengan syarat rakyat lain, bangsa lain mestilah mengiktiraf kedudukan, sedikit kedudukan istimewa orang Melayu. Kemudian ada kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu walaupun semua rakyat persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak seperti kewajipan yang sama. Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal di Tanah Melayu. Yang ini awak dan saya dan warga negara Malaysia, khususnya orang Melayu, wajib untuk pertahankan. Orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa berbanding dengan bangsa lain. Sedikit bukan banyak. Apa dia? Nanti saya teranglah mengenai apa dia kedudukan istimewa ni. Kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Ini jelas dalam perlembagaan. Agama Islam kita angkat sebagai agama rasmi, tetapi agama lain, nak amal Kristian ke, nak amal agama Buddha ke, nak amal agama Hindu, dibenarkan. Tidak dihalang pun untuk pengamalan agama-agama tersebut sehinggalah ke hari ini. Dan akhir sekali adalah kedudukan bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan dijadikan sebagai bahasa penggantar dia di setiap peringkat kerajaan.
dan perkara ini turut termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Bahasa lain boleh tak amal? Bahasa lain boleh diguna juga. Cuma bahasa lain tidaklah diangkat sebagai bahasa rasmi sebagaimana bahasa Melayu. Begitu juga dengan agama Islam tadi. Agama lain tidak boleh diterima sebagai agama rasmi selain agama Islam. Okey, kemudian itulah antara intipati perlembagaan persekutuan, antara perkara-perkara penting yang menjadi asas kepada perlembagaan persekutuan, yang menjadi asas kepada pembangunan negara, asas kepada kewujudan negara kita pada hari ini, iaitu perlembagaan persekutuan yang dibincangkan pada tahun 1996-1957. Okey, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan bab yang ke-9. Selesai bab ke-9 dalam tempoh masa lebih kurang 50 minit juga. Saya cuba juga untuk pergi dengan lebih pantas. Ingat kita punya perjanjian kita, ini perjanjian persekutuan. Ingat juga perjanjian kita berkaitan dengan tugasan-tugasan yang perlu awak selesaikan, dan antara tugasan-tugasan itu perlulah diserahkan kepada saya dalam bentuk yang telah pun saya tetapkan selewatnya pada hari Jumaat nanti. Okey, sebagaimana yang telah pun ditetapkan dalam grup lah. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe and stay at home.